Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik, duduk di rumah. Kekalkan penjarakan fizikal kalau nak bercakap tu, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Al-yaum sanata'allamul maddah al-manahij al-ulum al-islami. Qabla an nabda, mungkin nanzuru ila syakhsiyati ustazina al-yawm. Sebelum kita nak belajar subjek kita pada hari ini, apa kata kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustazah Zubaidah. Ustazah, kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah ana bikhair wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah ana bikhair. Ustazah min ayil madrasah Ustazah? Ana min madrasah Sam Bandar Baru Salat Tinggi. Oh, Sepang okay. Selanjur. Alhamdulillah. Al-yawm sanata'allamul madda al-manahij al-ulum al-islami. Qabla an nabda, sebelum kita mulakan Ustazah, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Baik. Okey, tafadhali ya Ustazah. Syukran. Okey. Baik. Saya pula pakai cecair pembasmi kuman, tapi bila kita dah pakai ni Ustazah, kita boleh buka pelitup muka, tapi jangan buang merata-rata, letakkan dalam bekas yang kita bawa. Macam hari ni kita ada plastik Ustazah. Okey. Letakkan dalam plastik ni supaya tak adalah terkena kotoran-kotoran di atas meja ni Ustazah, betul? Betul. Walaupun kita dah buka pelitup muka ni Ustazah, tetap kita jaga penjarakan fizikal kita, betul Ustazah? Tabaan. Tabaan. Kita jaga kita. Baik Ustazah. Kita jaga kita. Al-yawm sanata'allamul maddah al-manahij al-ulum al-islami. هل هو سهلة أو صعبة يا أستاذة؟ طبعا هذه المادة سهلة جدا. سهلة جدا. قبل ذلك قد درسنا عن ما هو يعني عن علم المنطق. علم المنطق. موضوع علم المنطق يعني pengenalan علم المنطق. واليوم أستاذة؟ اليوم سندرس عن واحد من موضوع عن علم المنطق إن شاء الله. Okey, salah satu daripada ilmu mantik selepas ini kita akan belajar tentang dilalah, betul Ustaz? Sahih, dilalah. Okey, dilalah. Nak tahu apa itu dilalah? Stay tune bersama dengan kita dalam subjek Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami bersama dengan Ustazah Zubaidah. Banyak perkara-perkara menarik Ustazah nak kongsi selepas ini kan? Jadi murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak dengar pula komen murid-murid kita Ustazah tentang subjek kita pada hari ini. Apa kata mereka tentang subjek ni? Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka subjek ini kerana saya dapat mempelajari kemahiran berfikir secara logik sekaligus dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Seterusnya, harapan saya untuk SPM 2021 adalah semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang terutama dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Bitaufiq wa najah lakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya suka belajar subjek ini kerana saya dapat mempelajari kemahiran berfikir secara logik. Ianya juga dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Selain itu, kita juga dapat menambah kosakata bahasa Arab untuk diguna pakai dalam kehidupan seharian. Harapan saya untuk SPM 2021, semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat mempelajari kemahiran berfikir dan juga ilmu usul fiqh sekaligus dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Harapan saya untuk SPM 2021 ialah semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Bitaufiq wa najah. Didik TV KPM.
Alright, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar dalam subjek Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami. Tapi Ustazah, apa yang menariknya yang kita nak belajar pada hari ini Ustazah? Baik, sebelum Ustazah terangkan yang lebih lanjut, saya nak bagi satu signal je. Signal? Ataupun Clue, satu clue sahaja. Okey. Cuba Aiman dengar ni. Oh, makanan dah siap. Ada orang bawa makanan Ustazah. Biasa kalau macam tu dekat restoran kan, kalau makanan dah siap dia ting, makanan dah siap. Jadi boleh? sebab dulu saya pernah juga jadi waiter Ustazah. Jadi saya angkat makanan dan saya bawa ke meja hidangan Ustazah. Ada kaitan ke? Ada kaitan. Jadi bila staff tu menekan loceng tersebut, jadi staff yang di belakang akan tahu, oh makanan sudah siap dan makanan sudah sampai dan sebagainya lah. Kalau dua kali tekan Ustazah? Itu biasanya kita jumpa dekat musabaqah, yang ni pertandingan. Oh. Bila kita masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dan sebagainya, murid sekolah, hakim akan tekankan 2 kali. Jadi apa maksud dia tersirat di situlah. Itu yang kita akan belajar hari ini insya-Allah. Oh, so bila dengar itu signal Ustazah, maknanya kita kena berhenti. Tapi kita tak nak berhenti lagi, cuma kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, apa lagi bunyi yang lepas ni Ustazah nak buat, kita saksikan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali semula dalam Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Okey, al-yawm sanata'allamul maddah al-manahij al-ulum al-islami. Okey Ustazah. Tadi ada loceng kan? Saya nak tekan Ustazah. Tekan. Okey, masuk. Mana murid-murid kita ni? Masuk dalam kelas. Jangan duduk tepi pintu je. Tadi duduk kedap tepi pintu Ustazah. Bila dengar loceng murid-murid, teruslah masuk dalam kelas. Jangan sampai loceng ni dipanggil. Jangan sampai cikgu kena panggil masuk kelas. Jangan sampai cikgu panggil masuk dalam kelas. Nanti Ustazah jadi singa. Okey. Tak. Okey, sebab dalam kelas lepas kita bincang pasal asadun tu Ustazah. Betul. Okey, baik. Murid-murid, apa khabar? Sihat ke semua? Nampak ceria, nampak macam ada tepi-tepi tu kuih raya pun ada kat pipi lagi Ustazah. Okey, baik Ustazah. Sebelum kita mula kelas, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Apa kata kita berkenalan dengan murid yang pertama. Siapa nak kenal diri dulu? Silakan. Ada tak yang nak kenalkan diri dulu? Tak Afif. pun. Silakan. Afif ni Ustazah. Tadi Ustazah sebutkan ini di antara best student kita Ustazah kan? Ya, insya-Allah. Wow, jadi semua best student tapi antaranya adalah Afif lah. Insya-Allah semua Okey, akan Afif. berjaya. Ustazah kata awak best student Afif, awak belanja sikit cakap Arab, kenal diri boleh tak? Sila Afif. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ismi Afif Afwan bin Nushi dari sekolah Sambanda Baru Salak Tinggi. Kaifahaluki Afif? Fahaluka. Kaifahaluki perempuan Ustazah Kaifahaluki tadi untuk Ustazah. Kalau untuk lelaki Kaifahaluka. Kaifahaluka Afif. Alhamdulillah, ana bi khair. Oh, cara dia sebut ana bi khair tu memang nampak pelajar cemerlang. Kita nak bersama kepada pelajar cemerlang yang seterusnya. Izzah. Mana Izzah ni? Boleh kenalkan diri anda? Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Izzah Alisa binti Afendi dan min Sambanda Baru Salak Tinggi. Okey, kita seterusnya kita ada Izzat. Tafadhal Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ismi Muhammad Izzat Imran bin Ismail dari Sekolah Islami BST. Alright, seterusnya ada Siti Fatimah. Siti Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Fatimah Zahra binti Muhammad Izzat dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Alright, kita ada Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Badruddin dari Sambanda Baru Salak Tinggi. Akhiran indana Inas. Silakan Inas. Inas Nuwairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Inas Nuwairah binti Muniruddin dari Sambanda Baru Salak Tinggi. Okey, terima kasih. Hal antum musta'idun ayyuhat tullab. Kalau dah bersedia tunjuk good sikit.
kita nak tunjuk semangat kita ni, nak belajar subjek kita best hari ni. Ustazah dah bunyikan loceng. Lepas ni ada lagi yang Ustazah akan tunjukkan perkara menarik dalam subjek kita pada hari ini dalam topik apa Ustazah? Ad-dilalah. Okey. Masuk kelas. Jom kita mula Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, اليوم سندرس الموضوع الجديد. طيب عن الدلالة. طيب قبل ذلك هيا ننظر إلى الصورة. هيا ننظر إلى الصورة. طيب ما هذه الصورة؟ عرف ما هذه الصورة؟ Gambar menunjukkan seorang muazzin sedang melaungkan azan. Azan, cuba sikit. Hayya 'alas solah. Kita dengar Arif. Hayya 'alas solah je. Hayya 'alas solah. Kalau macam tu saya tidur dululah. Nampak sayu. Ahsan Arif. طيب هناك لفظ الأذان. طيب إذا كان نسمع عن أذان تدل عن ماذا؟ الدلالة عن ماذا؟ عرف الدلالة عن menandakan telah masuknya waktu solat. Baik, hulul waktu solat. Hululi waktu solat. Tapi saat-saat ni paling best Ustaz. Nak buka puasa. Ya, sahih. Okey. Saat nak buka puasa semua orang akan tunggulah. Betul. Okey. Baik, summa hunaka surah tsaniyah. Man turid? Ma hiya surah? Siapa nak jawab man turid? Baik, Izzat, tafadhal. Gambar ini menunjukkan ada motor aiskrim. Motor aiskrim. Baik, al-tajir, yakni al-tajir yabi'u al-buzatu, yakni aiskrim al-buzata bid-darajatin nariyah, menunggang dengan menaiki motosikal. Baik, kaifa saut, yakni kaifa bagaimana bunyi? Ada bunyi dia tak? Macam mana kita nak tahu ada motosikal datang? Izzat? Bunyi loceng. Bunyi loceng aiskrim ataupun lagu dia lah. Ada lagu, ada setengah motor dia menjual aiskrim dengan bunyi lagu. Ada setengah tu dia hanya bunyi loceng aiskrim sahaja. Ya, sahih. Okay? Sebab saya tengok Izzat ni dia penggemar aiskrim juga Ustazah. Sebab tu dia cukup alert. Kalau dengarnya bunyi lagu tu dengan bunyi loceng tu, dia terus berhenti. Pakcik, saya nak beli aiskrim. Betul. Bila kita tengok zaman kanak-kanak, bila kita dalam rumah tapi bila kat luar tu bunyi dari jauh lagi dah bunyi loceng aiskrim, semua pakat lari nak tahan pakcik aiskrim. Tapi Ustazah, duit lupa nak minta kat mak. Lepas tu pakcik tu pun bagi percuma. Baik, berdasarkan kepada dua gambar tadi, okey, as-suratan ni qabla dhalik, ma hiya fahmukum fi ra'yikum ma hiya an madza? Okey. Siapa nak cuba? Fatimah Zahra. Dilalah an madza? Dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah maknanya mempunyai bunyi. Dilalah lafziyah. Bunyi loceng aiskrim tu menandakan adanya orang sedang menjual aiskrim. Taib ahsanti, mumtazah. Taib nuwasil. Okey. Taib qad darasna an ilmu mantiq qabla dhalik, yakni fi syahril madi. Taib al-yawm sanadrusu an ad-darsu tsani, yakni ad-dilalah. Taib ad-dilalah. Taib summa nanzur ila mi'yar at-ta'allum. Ma huwa mi'yar at-ta'allum fi hadha ad-dars? Awalan ذكر تعريف الدلالة. ذكر تعريف الدلالة. ثانيا بيان أنواع الدلالة. كم أنواع الدلالة؟ سندرس بعد ذلك. ثم بيان أقسام الدلالة اللفظية, yakni mempunyai lafaz ataupun mempunyai bunyi, wa ghairul lafziyah, yang tiada bunyi, signal ataupun petunjuk yang tiada bunyi. Kemudian ma'al amsilah, beserta dengan contoh-contohnya. Rabi'an bayan aqsamud dilalah lafziyah al-wad'iyah ma'al amsilah. Wa akhiran istikhdamud dilalah lafziyah wa dilalah ghairul lafziyah fil hayatil yaumiyah. Kita akan gunakan apa yang kita belajar hari ini dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Ini di antara perkara yang akan kita bicarakan, takrif dia, jenis-jenis dia ataupun bahagian-bahagian dia, dan kita nak tahu ada tak signal yang berbentuk bunyi ke, berbentuk signal ke sebagainya. Selepas ni Ustazah akan ceritakan. Jadi pertama sekali Ustazah, kita nak tahu juga dilalah ni apa dia, sebab biasa kita dengar dilalah ni macam dalil je, macam biasa dalil ni macam ayat Quran, macam hadis Nabi. Mungkin Ustazah boleh perincikan apakah sebenarnya takrif dilalah ni Ustazah? Silakan. Dalil pun lebih kepada petunjuk lah. Bila kita tahu ada melalui dalil tersebut, dia akan kaitkan dengan ilmu usul fiqh dalam bab
ilmu manahij ulum Islamiah ni murid akan belajar berkaitan dengan ilmu usul fiqh pula nanti. Jadi itu lebih kepada dalil lah. Sekarang kita nak tunjuk bahawa petunjuk ilmu mantik ni lebih kepada ilmu akal. Ilmu logik akal ya. Baik, ma hiya ta'rifud dilalah? Hayya nanzur. Hiya fahmu amrin min amrin wa yusamma al-amrul awwal al-madlul. Dinamakan perkara yang pertama tu kita panggil dia madlul, wal amru tsani ad-dal. Memahami sesuatu melalui sesuatu yang lain. Kita tahu bunyi loceng tadi menunjukkan apa? Ada orang menjual ais krim. Okey. Dan perkara pertama kita panggil dia madlul dan perkara yang kedua kita namakan dia ad-dal. Baik. Idahu ta'rif. Apa dia pencerahan ataupun penerangan yang lebih detail berkaitan dengan ta'rif tadi? Adilalah. Huwa ma yujabu idraku syai'in bisa babi idraku syai'in mulaziman lahu. Benda tu dah lazim dalam kehidupan seharian kita. Bunyi loceng aiskrim menandakan ada orang sedang menjual aiskrim. Memang dah lazim dalam kehidupan. Bunyi loceng di pejabat ada bunyi tadi pun menunjukkan ada orang datang ke ofis kita. Kadang-kadang kita pergi pejabat, dia letak loceng je kat depan. Orang tak ada. Okay, tapi sila tekan saya, dia kata. Tekan loceng tersebut. Tekan loceng tu, nanti orang kat dalam ofis pun akan datang. Oh, ada orang kat depan. Datang. Ada orang kat depan. Jual aiskrim. Jual aiskrim tidak. Datang pejabat tak jual aiskrim. Okey, contoh petanda awal. Bunyi loceng aiskrim. Itu kita panggil dia adalah petanda awal lah. Dan petanda susulan, ada seseorang yang menjual aiskrim di luar rumah kita. Okay. Petunjuk yang kita faham, kita mengetahui bahawa ada orang menjual aiskrim menerusi loceng yang dibunyikan tadi. Kalau dia tak bunyikan loceng, kita tak tahu pun aiskrim datang. Kalau dibunyikan loceng, oh, aiskrim datang. Cepat-cepat sediakan duit dan juga kita beli aiskrim. Okey, baik fahim tu? Ya tulabi? Okey, kalau apa nama kita nak tanya murid kita lah Ustazah kan. Izzah, kalau Izzah dengar bunyi itu apa tu? Dengar bunyi macam tu. Tu maksudnya orang datang kat rumah kita macam tu. Datang nak beraya ke? Tak boleh datang raya. Nanti orang datang raya dia tanya, Izzah ada kat rumah? Izzah tak ada kat rumah. Dia pula yang jawab. Yelah, PKP ni mana boleh beraya. Orang Ustazah kan? Okey, baik Ustazah. Seterusnya kita nak tahu pula jenis-jenis dia ke ataupun perkara yang perlu ada pada petunjuk ni, adilalah ni. Ya, betul. Baik, al-an hayya nanzur ila al-umur thalathah lid-dilalah. Baik, hunaka thalathatul umur muhimmun jiddan. Yang ini kita kena tahu, ini basic awalnya mesti kita kena ada ad-dal, yakni sautul jarsi, bunyi loceng tadi. Kita panggil dia ad-dal. Al-madlul, bila bunyi loceng, contohnya macam tadi Aiman ketuk pintu. Ada orang menunjukkan wujudu syakhsi bil bab. Ada orang di luar. Kat pintu. Ada luar dekat luar pintulah. Dia takkan dalam pintu, mesti luar pintu. Okey. Ad-dilalah ijab idrakuka wujudu syakhsi bil babi li idrakika sautul jarsi. Bunyi loceng tadi kita akan terus terfikir dalam akal kita, oh, ada orang datang yang mengetuk pintu tadi. Ni istilah yang perlu kita faham Ustazah. Ya, betul. 3 perkara penting ni lah. Ad-dal, al-madlul, ad-dilalah. Tiba-tiba madlul tak ada Ustazah. Madlul tak ada. Siapa pula ketuk pintu malam-malam ni? Aduhai. Okey, kalau macam tu madlul tak ada. Jadi macam mana tu sebenarnya kan? Dia mesti ada. Dia mesti ada lah. Mesti ada. Sebab dia laziman fi hayati. Benda tu dah memang dah lazim dalam kehidupan kita lah. Jadi tak bolehlah tiba-tiba madlul tak ada. Sebab ada orang hantar makanan, food delivery Ustazah. Ya, food panda dan food delivery. Okey. Baik, al-umur thalathah lid-dilalah. Okey, contohnya ya, contoh yang kedua, al-amthilah al-ukhra. Awalan, sautul kalam. Bunyi suara. Macam mana bunyi suara? Okey, contohnya masalan Arif melalui satu bilik. Kemudian Arif lalu pintu semua tertutup. Tapi Arif dengar, hunaka sautul tullab fi dakhil ghurfah. Ada orang dalam bilik. Dalam kepala kita terfikir, macam cerita seram je ni Ustazah. Bukan. Okay? Kita siang hari lah, siang hari. Okey, contoh. Siang hari, okey. Jadi bila kita terlintas dalam fikiran, oh, ada orang dalam kelas sedang belajar. Okey, cuma dia tutup pintulah. Sebabnya mungkin cikgunya pasang slide dan sebagainya. Jadi perlukan kepada pengudaraan yang baiklah. Kalau dengar suara ni apa dia? Kalau dengar suara ni maknanya Ustazah tengah bersyarah dalam kelas. Macam itulah maksudnya sedang ada cikgu yang mengajar. Okay? Ijabu idrakuka wujudu syakhsi fil ghurfah
liidraki sautil kalam. Sebabkan ada sautul kalam tadi itulah yang menyebabkan kita tahu ada orang dalam bilik tersebut. Kalau tak ada sautul kalam, maknanya tak ada orang lah dalam tu. Mungkin signal lain lah, petunjuk yang lain pula. Okey? Okey. Okey. Baik. Hayya nanzur ila anwa'ud dilalah. Anwa'ud dilalah nau'ani. Ad-dilalah lauziyah, yakni melalui ada sebutan, yakni ada lafaz. Maka nadal fiha lauzan atau sautan. Jadi murid kena hafalkan ya ni, dia punya ta'arif dia murid kena hafalkan. Wa summa ad-dilalah ghairul lafziyah, maka nadal fiha ghairul lafzin atau sautin. Biduni lafaz. Okey, masalah dilalah lafziyah, sautul jarsi bunyi loceng tadi. Wa hunaka dilalah ghairul lafziyah, man turid an tu'tini al-amthilah. Siapa nak bagi Ustazah contoh? Okey, Arif. Ana Walimah. Baik, tafadhali. Alisa. Sila. Contoh dia lampu isyarat yang warna merah. Ya. Adakah lampu isyarat itu mempunyai bunyi apabila dia warna merah? Tak ada. Biduni sautin. Jadi, hunaka dilalah ghairu al-lafziyah. Baik, fahim tu? Ya tulabi? Fahimna, insya-Allah. Baik. Jadi al-farqu baina dilalah lafziyah wa dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah hunaka saut, yakni bunyi, wa dilalah ghairu lafziyah biduni sautin, yakni tanpa ada lafaz ataupun bunyi. Okey. Baik. Hayya nanzur ila al-amthilah. Tengok pada contoh ya. Dilalah lafziyah, masalan dilalatul anin 'alal alam. Dia mengadu sakit. Tangannya luka dan dia mengadu sakit. Mempunyai lafaz ataupun tidak? Inas, hal hunaka lafzin atau sautin? Ada suara tak kalau dia mengadu sakit? Ada. Ada. Contohnya sama ada dia akan menangis ataupun kata aduh sakitnya. Aduh sakitnya. Aduh sakitnya tu di sini. Okey. Jadi lukalah. Baik. Dilalah ghairu lafziyah. Masalan dilalati hamratul wajhi alal khajal. Baik, Afif. Hunaka alam silah dilalah hamratul wajhi alal khajal. Mukanya merah bila malu. Ni antaranya Afif lah. Dia kalau malu mukanya akan merah. Okey. Adakah hal huwa bisautin atau biduni sautin Afif? Biduni sautin. Biduni sautin. Bil automatic. Bil tab'iyah. Dia semula jadi. Kita akan tengok semula kepada jadi. Kategori dia nantilah. Tab'iyah semula jadi. Tak ada pun kalau muka Afif merah, ting muka Afif merah, tak ada. Okay? Jadi ada bunyi pula. Okey, tak ada ya. Jadi biduni sautin yang ni dilalah ghairul lafziyah. Okey. Okey Ustazah, kalau bi ghairil lafziyah ni Ustazah, yalah saya pergi tepi jalan, tiba-tiba saya terjumpa Fatimah Az-Zahra ni. Lepas tu saya kenyit mata dekat dia Ustazah. Itu apa tanda dia Ustazah? Okey. Hal huwa hal kenyit mata itu dilalah lafziyah atau dilalah ghairul lafziyah? Kita tanya Fatimah Az-Zahra. Fatimah. Kalau orang tu kenyit mata kat awak, dilalah lafziyah atau dilalah ghairul lafziyah? Saya pula yang kenyit mata tu. Itu dilalah ghairul lafziyah. Ghairul lafziyah. Ahsanti. Itu apa maksudnya? Apa maksud tersiratnya? Dilalah maksudnya adalah mata saya masuk abuk Ustazah. Okey ya? Mata Aiman masuk abuk. Okey. Okey. Aqsamud dilalah lafziyah. Okey, tadi kita dah tengok dilalah ada dua, yakni dilalah lafziyah wa dilalah ghairu lafziyah. Al-an nanzur ila aqsamud dilalah lafziyah. Yang ada bunyi ni ada bahagian dia pula. Hunaka salasati aqsam, yakni adilalah aqliyah, logik akal. Wa summa dilalah tab'iyah, semula jadi. Wa thalisan dilalah wad'iyah, dari sudut bahasa ataupun lebih kepada ta'rif. Okey. Masalan, hunaka ta'rif lidilalah aqliyah. Maka nadal fiha aqlan. Kalau kita nak hafal pun mudah sahaja sebab aqliyah, dilalah aqliyah kata kuncinya ada aqlan. Okey. Jadi senang nak ingatlah. Dilalah tab'iyah, maka nadal fiha aradan tab'iyan. Tabi'iyan. Jadi mudah pelajar nak ingat. Okey. Dilalah wad'iyah, maka nadal fiha wad'an wa istilahan. Jadi wad'iyah ada kata kuncinya iaitu wad'an. Jadi bila kita hafal, kita dah talikan kat situlah, kita dah mudah nak ingat. Okey. Kalau dia tanya aqsam dilalah al-lafziyah, kita kena berikan 3 dan juga penerangan dia ke Ustazah? Ya, kalau diminta ta'rif, jadi kita kena berikanlah dilalah aqliyah, apa dia ta'rif dia ataupun ma al-farqu baina dilalah aqliyah wa dilalah tab'iyah. Dia tanya jadi, perbezaan. Perbezaan kita kena bagi ta'rif dia dan murid kena hafalkan. Barulah kita boleh jawab. Subjek manhaj ni memang murid kena hafalkan, terutamanya bagi ta'rif lah. Okey.
Okey, saya tak berapa faham lagi dah Ustazah. Mungkin Ustazah boleh berikan contoh-contohnya Ustazah. Contoh seterusnya. Okey. Okey, dilalah lafziyah, aqliyah. Dilalatul kalam fil hajrati ala insanu biha. Tadilah yang orang ketuk pintu ataupun bukan orang ketuk pintu yang kat sini, dia dilalatul kalam, sautul kalam. Masalan, hunaka al-insan fil kharijil fas. Yamshi kharijil fas. Okey. Wa yasma'u ila sautu al-muallim fi dakhil fas. Fi dakhil fas. في رأيه يوجد الإنسان في داخل الفص. Menunjukkan ada orang. Jadi dilalah akli. Oh, dia lalu je ada bunyi suara. Oh, ada orang kat dalam. Memang logik. Itu daripada sudut pemikiran dia. Ya. Padahal pasang TV je pun. Pasang TV je Ustazah. pun. Okay? Tapi memang dia memang dah laziman dalam kehidupan kita. Bunyi suara orang bercakap, maknanya ada orang sedang bercakap. Bukan kucing sedang mengiau. Betul, Ustazah. Okay? Jangan, maknanya dah lazim dalam kehidupan lah. Okay? Dan yang kedua, dilalah tabi'iyah, dilalah tu'anin alal alam. Tadi contohnya kita tidak dibuat-buat, semula jadi, spontan benda tu. Ataupun sama ada tangannya terpegang cerit panas. Jadi automatik tangannya akan tarik dan dia akan menjerit. Aduh sakitnya, panas. Macam pipi Afif tadi tu lah. Kan? Tapi pipi Afif dia tak ada bunyi. Oh betul lah. Oh, itu ghairul lafzi. Ini lafziyah. Kita tengah bincang lafziyah. Okey. Ataupun tadi kita balik kepada dilalah akliyah. Contoh bunyi oven. Oven yang tengah masak. Okey. Kita masak kek. Masak kek. Tiba-tiba bunyi kek sudah masak. Okay, apa dalam fikiran kita? Oh, kek dah masak. Jadi kita akan makan. Sebab apa? Bunyi daripada signal daripada oven tadilah. Okey. Dan akhir sekali dilalah wad'iyah. Masalan, dilalatul alfaz ala ma'aniha al-mawdu' laha fil lughah. Dia lebih kepada dari sudut bahasa. Ada tak siapa anak murid Ustazah yang boleh berikan contoh satu? Dilalah lafziyah tapi wad'iyah. Okey, siapa nak cuba? Silakan Izzat. Izzat, silakan Izzat. Ada Izzat? Ada. Silakan. Contohnya macam lampu tunjuk ada warna merah menunjukkan bahaya. Tapi ini ada lafziyah, Izzat. Ini lafziyah. Lampu lafziyah merah ni ada tu bunyi, tiada. Lafziyah bisaut. Tapi dia dari sudut bahasa lah. Ataupun orang bercakap. Kata awas. Tapi dia bercakap. Okay? Ataupun dia menceritakan tentang kat sini. Dia memberi ta'rif kepada nasi lemak contohnya. Nanti kita akan tengok kepada cabang kepada ad-dilalah al-wad'iyah ini. Jangan ke mana-mana murid-murid. Lepas ni kita akan cerita pasal nasi lemak pula. Lapar pula pagi-pagi ni kan. Hari ni bukan pagi lah. Maknanya sejuk-sejuk ni susah kita lapar. Tapi sementara tu kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar topik Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami bersama dengan Ustazah Zubaidah. Okey Ustaz, tadi kita belajar tentang aiskrim. Kalau bunyi loceng tu, aiskrim nak datang dah. Dan kalau kita dengar bunyi ting, maknanya nasi kita dah siap dah tu. Boleh ambil dekat kaunter. Dan Ustazah, tadi kita ada cerita pasal nasi lemak lah Ustazah. Okey, sebelum kita tengok nasi lemak tu, sebelum kita tengok nasi lemak, kita nak uji dulu anak murid kita. Dia faham tak lagi sekali? Kam anwa'ud dilalah, wahai ya Inas. Anwa'ud dilalah? Anwa' dilalah ada dua, Ustazah. Baik, dilalah madza? Dilalah lafziyah wa dilalah ghairul lafziyah. Baik. Masalan sauti jaras bunyi loceng tadi, dilalah lafziyah atau dilalah ghairul lafziyah? Dilalah lafziyah. Baik, ahsanti. Mumtazah. Baik, al'an nanzur ila aqsamud dilalah ghairul lafziyah pula. Tadi dilalah lafziyah yang ada bunyi bil lafzin. Al'an biduni sautin, yakni biduni lafzin. Sawiyan, hunaka salasati aqsam, ada 3 juga jenisnya. Yang ini dilalah akliyah, sanian dilalah tabi'iyah, salisan dilalah wad'iyah. Baik, ma huwa dilalah? Ma hiya dilalah akliyah? Akliyah hunaka aqlan, maka nadal fiha aqlan, dari sudut logik akal lah.
Ad-dilalah tabi'iyah makana dal fiha aradan tabi'iyan. Sama je dengan dilalah lafziyah qabla dhalik. Cumanya kat sini biduni sautin. Sebelum ni tadi bi sautin. Wa akhiran dilalatul wad'iyah makana dal ma wudi'a lahu. Dari sudut petunjuknya adalah istilah ataupun simbol yang digunakan. Contoh simbol yang digunakan. Kalau kat tepi jalan tu Ustazah, macam kita tengok ada simbol tengkorak. Simbol tengkorak, awas tengkorak bahaya. Awas bahaya ni ada tapi tempat tiada kemalangan. bunyi kat situ. Tapi kita faham. Dilalah ghairul lafziyah wad'iyah. Oh, itu wad'iyah. Ya, betul. Okey. Lampu isyarat tadi pun dilalah ghairul lafziyah wad'iyah. Okay. Yang kita boleh nampak ke Ustazah? Dia boleh nampak. Okey. Maksudnya memang kita nampaklah. Okey. Dilalah akliyah, logik akal, kita tengok kepada contoh selepas ini. Okey, hunaka al-amsilah dilalah ghairul lafziyah. Awalan dilalah akliyah. Dilalah taghayyuri nizamil hajarah anna syakhsan dakhalaha. Masalan, antum fil madrasah wa hunaka Di studio. Contohnya pelajar pergi sekolah macam biasa. Kemudian pelajar yang kat asrama ni dia dah kemas dah bilik dia. Okey. Tiba-tiba bila dia balik je ke rumah, dia tengok taghayyuru nizamil hajrah. Maknanya alat-alat yang dalam bilik dia tu semua dah berubah-ubah. Jadi kalau logik akal kita akan kata, oh, ada orang masuk ni tadi ni. Betul tak Fatimah? Sahih? Sahih. Okey. Kalau kat asrama biasanya apa tu kalau kat asrama korang yang selalunya ada tu? Arif? Pencuri? Mana ada kat asrama pencuri? Ada jugalah kadang-kadang kes tertentu. Tapi kes terpencil lah. Tak ada makcik cleaner masuk, dia tolong kemaskan. Dia tolong kemaskan. Okay? Ataupun kalau kat rumah lah. Okay, biasanya kita bangun pagi, kita tak kemas tempat tidur. Kita pun pergi dapur, kita pergi tempat-tempat lain. Tapi tiba-tiba contohnya kita dah ke tempat lain, dah last, tiba-tiba tengok kita punya bilik tu dah berkemas. Dah keluar dah ni, kita balik rumah balik, tengok bilik kita dah berkemas. Jadi apa yang logik akal kita fikir? Dalam fikiran kita, ni mesti mak kita kita tolong kemaskan. Itulah jadi kita kena rajin-rajinlah kemas. Dah besar-besar pun mak yang kemaskan ya. Jadi kita kena kemas sendirilah. Jadi kat sini dilalah akliyah, dilalah taghayyurun nizam, contohnya nizam hajrah anna syakhsun dahlah, ada orang yang masuk dalam itulah. Tapi bidun saut, kita tak dengar. Kalau dengar tu jadi lafziyah. Betul. Okey. Sanian, dilalah at-tam'iyah. Misal dilalatu hamratil wajhi, contoh yang samalah, mukanya tadi merah. Si Afif tu lah. Tadi Afif tu lah. Malu sangat dengan Fatimah tu. Apa hal kau ni? Okey. Jadi dilalah tabi'iyah semula jadi automatik bila Afif malu dia akan mukanya merah. Tanpa biduni saut, tak ada bunyi pun, ting merah muka Afif. Tapi Ustazah tak malu pun merah Ustazah? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey tu semula jadi tabi'iyan. Okey, tabi'iyah semula jadi. Dilalah wad'iyah. Yakni dilalah dau'il ahmar 'alal khatari, menunjukkan benda tu bahaya. Bila menunjuk dilalah ad-dau'ul ahmar yakni cahaya merah. Fi ayu makan nanzur dau'ul ahmar ya Alisa? Kat hospital macam emergency sign tu. Fil mustashfa, sahih, ahsanti. Di hospital, fit tariq yakni lampu isyarat. Fahunaka lampu yang menunjukkan bahaya lah, ataupun lampu tersebut menunjukkan ada maksud dia tersirat. Okey. Dilalatul dau'il ahmar 'alal khatari. Jadi dia adalah ghairu lafziyah, tanpa ada saut, biduni sautin. Tadi saya waktu saya pergi kerja tadi Ustazah, ada hon-hon saya lah Ustazah. Okey, hon-hon. Tapi hon pun ada maksud juga Ya, hon. Okey, hon lafziyah atau ghairu lafziyah? Saya rasa saya nak kena minta bantuan lah. Okey, kena minta bantuan. Kita nak tanya siapa ni Ustazah? Saya rasa Inas ke? Inas boleh bantu saya tak? Okey. Bunyi hon kereta. Bunyi hon tadi Ustazah. Dia nak cepat sangat. Dia potong saya. Okey. Lafziyah atau ghairu lafziyah Inas? Bunyi hon. Dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah. Tapi masalahnya Inas, dia hon tu hon panjang. Jadi apa maksud dia tu? Apa maksud dia tu Inas? Dilalah. Dia sedang dilalah lafziyah akliyah. Akliyah, logik akal lah. Logik betul. akalnya, okay, betul. Dia sedang marah saya lah tu. Ya, maksud dia tu dia sedang marah lah sebab tapi lambat sangat bawa kereta. Saya bawa memang slow sangat relax ke. Ataupun mungkin Aiman
nak potong tak bagi signal ke? Alamak, patutlah dia hon. Tapi kadang-kadang Ustazah, kita bagi laluan. Hon juga. Hon juga. Tapi hon dah ting ting. Itu apa maksud Ustazah? Mungkin dia kenal Aiman. Dia kenal Aiman. Dia kenal Dia macam kenal je orang ni. Kita Aiman lah. Okey, baik Ustazah. Okey, itu dilalah lafziyah. Okey. Baik. Baik. Okey. Fi ilmul mantiq. Kita dah baca tadi dilalah lafziyah ada 3 bahagian, hunaka salah aqsam, aqliyah, tabi'iyah wa wad'iyah. Summa dilalah ghairu lafziyah sawiyan aqliyah, tabi'iyah wa wad'iyah. Walakin adilalah al-maqsudah fi ilmi mantiq hiya adilalah lafziyah wad'iyah. Ni yang kita baru nak belajar tentang nasi lemak tadi lah. Okey. Apa cerita nasi lemak? Dah aiskrim dah ada dah. Loceng dah ada dah. Nasi lemak pula ni. Nasi lemak pula. Okey, jadi ilmu mantik, dilalah yang dimaksudkan adalah dilalah lafziyah wad'iyah. Okey, kita tengok. Aqsamu dilalah lafziyah wad'iyah. Salasati aqsam aidan. Kebanyakan tajuk dilalah ni ada 3 bahagian. Jadi murid memang kena hafalkanlah. Okey, cuma yang ni nama dia tak sama dengan nama yang sebelum ni. Namanya yang pertama dilalah mutabaqiyah. Yang ni dilalah lafzu ala tamam ma'nahu al-mawdu'. Bila dia sebut perkataan tu, memang dia jelas lengkap semua maksud dia. Okey? Dilalah tadammuniyah, dilalah lafzu ala juz'in ma'nahu al-mawdu' lahu. Hanya sebut sebahagian sahaja. Nanti kita tengok contoh dia. Wa thalisan ad-dilalah al-iltizamiyah, yakni dilalah lafzun ala syai'in kharij an ma'nahu al-asli. Dia tak cerita pun yang nombor 1 dengan nombor 2, tapi dia terus buat kesimpulan lah dekat dilalah iltizamiyah. Okey. Semana kita nak ingat takrif dia dilalah mutabaqiyah tamam ma'nahu. Maknanya maksudnya sempurna. Okey, maksud yang diberikan tu perkataan tu sempurna. Dilalah tadammuniyah dia hanya sebut juz'un sahaja. Sebahagian. Sebahagian sahaja. Dilalah iltizamiyah memang lari daripada maksud yang asal. Lari tajuk. Okey. Tapi dia masih lagi dalam kategori cuma dia buat khulasah terus. Dia masih lagi dalam lafziyah wad'iyah. Okey. Okey, kita tengok contoh dia. Ad-dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah. Ni baru cerita pasal nasi lemak. Okey. Dilalah mutabaqiyah tamam ma'nahul mawdu'. Memang dia sebut lengkap. Masalan, nasi lemak. Nasi yang bersantan, bersambal ikan bilis, hunaka khiyar yang ditimun dan juga telur. Ada telur. Tu nak dia bagi takrif lah nasi lemak adalah sekian-sekian yang panjang itu. Maknanya dia sebut semua. Tamam ma'nahul mawdu'. Jap Ustaz. Ada makcik nasi lemak datang. Apa cik? Nasi lemak satu makcik. Lapar pula ni. Okey, itu. Jadi bila kita takrifkan nasi lemak tu lengkaplah semua disebut. Contoh yang kedua. Misal asani, rumah, al-bait masalan. Binaan yang terdiri daripada ada apa? Rumah. Ada tiang. Ada tiang, mesti ada tiang. Wa hunaka dinding al-jidar. Summa an-nafizah tingkap. Wa as-saqfu mesti ada bumbung. Jadi dia cerita takrifkan rumah itu adalah binaan yang lengkap lah. Yang ada tiang, ada dinding, ada tingkap dan ada bumbung. Okay, sekarang sebut rumah tu kita dah faham dah benda tu mesti ada. Betul. Okay, kita tengok beza. Al-farqu baina dilalah mutabaqiyah wa ad-dilalah tadammuniyah. Yang ni separuh Ustaz sebahagian. Dia sebut sikit saja. Daripada nasi lemak yang bersantan yang tadi kan dia sebut sikit saja. Kita tengok contohnya. Mislu nasi lemak. Nasi yang bersantan sahaja. Ini harga murah sikit Zah. Dia tak ada ikan bilis. Tak ada ikan bilis, tak ada telur, tak ada kacang, semua tak ada. Baik. Wa misal akhar rumah. Binaan yang mempunyai dinding. Dia bagi takrif rumah binaan yang mempunyai dinding. Jadi kategori dia adalah dilalah tadammuniyah. Sebahagian saja. Sebahagian saja disebut. Okey. Baik, fahimtum ya tulabi? Okay, setakat ni semua faham? Kalau kita tanya Afif lah kan. Okey Afif, kalau kereta apa yang kita boleh cakap tentang tadammuniyah tadi yang pertama tadi apa Ustaz? Mutabaqiyah. Mutabaqiyah. Kalau kereta maksud dia macam mana kita nak cerita? Kalau takrif dari sudut mutabaqiyah. Mutabaqiyah. Kereta mempunyai apa? Steering, tayar. Ada steering, ada tayar. Okey. Yang itu kita boleh sebut mutabaqiyah Ustaz. Okey. Tapi kalau dia kata kereta sama dengan mempunyai steering sahaja. Itu kita nak sebut dilalah apa tu?
Tadamuniyah. Tadamuniyah. Taib Alright. ahsanta. Mumtaz. Betul, Ustazah? Betul. Sahih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nampak perbezaan dia lah. Ya, okey. Okey. Wa akhiran ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah yakni ad-dilalah iltizamiyah. Okey. Yakni masalan mislu nasi lemak aidan. Dia bagi takrif nasi lemak makanan tradisi Malaysia. Oh, dia tak cerita pasal nasi Nasi lemak tu yang sendiri. ada santan, ada telur, dia tak ada sebut dah. Dia cuma Okey. khulasahkannya dah. Nasi lemak adalah makanan tradisi Malaysia. Dia bagi betul. takrif dia macam tu. Jadi kategorikan dia sebagai dilalah lafziyah, wad'iyah, iltizamiyah. Dia lari daripada maksud yang sebenar. Ya, kharij an ma'nahu lazim yang biasanya lazim lahu. Okey. Masalan yang sani mislu sani rumah al-bait. Rumah tempat berteduh. Dia tak cerita dah dinding, dia tak ada cerita pasal bumbung, tiang, tak ada. Tapi dia terus sebut rumah tempat berteduh. As-saqaf al-jidar. Okey? Okey, boleh? Okey, boleh semua? Semua boleh? Break. Okey. Macam mana? Nanti Ustazah nak tanya balik apakah tiga perkara tadi Okey, ini khulasahnya. Yang ini syajaratu aqsamud dilalah. Hunaka ad-dilalah lafziyah wa dilalah ghairu lafziyah. Wa dilalah lafziyah tanqasimu ila salasah. Aqliyah, logik akal. Wa tab'iyah, semula jadi. Wa wad'iyah, dari sudut istilah bahasa tadi. Wa dilalah ghairu lafziyah sawiyan aqliyah, tab'iyah wa wad'iyah. Wa dilalah lafziyah wad'iyah terbagi pula kepada tiga bahagian, yakni dilalah wad'iyah, dilalah lafziyah wad'iyah, mutabaqiyah, tadammuniyah wa iltizamiyah. Jadi inilah dia punya pokok dia. Murid-murid dah hafal ke apa Ustazah tanya ni? Kalau dah hafal kata macam ni. Buat good sikit. Dah hafal tak? Hafal. Tunjuk good sikit. Okey, Afif dia kata dia dah hafal Ustazah. Ustazah tanya dia sikit Ustazah. Ada soalan susah tak? Hati misalan akhar. Misal pula aku buat Datangkan contoh satu kat Ustazah. Misal akhar an dilala lafziyah. Aqliyah. Dilalatul azan ala dukhul salawatil khams. Dilalatul azan ala hulul salawatil khams. Maksudnya bila azan menunjukkan telah masuk waktu solat. Tak boleh Ustaz, dia ni pelajar Semelang. Kita tanya yang lain-lain pula. Okey, Arif. Hatini al-misal an dilala ghairu lafziyah tab'iyah. Misal akhar. Ana mu'allimah. Tafaddal. Dilalah ghairul lafziyah wad'iyah tabi'iyah. Tab'iyah. Tabi'iyah. Ada pencuri pecah masuk. Ada pencuri pecah masuk. Tab'iyah. La. Hadzal misal li dilala ghairu lafziyah aqliyah. Okey, yang dilala ghairu lafziyah tab'iyah, masalan muka dia merah tadi. Muka dia merah. Patut Afif dia senyum je. Dia kata, aku boleh jawab ni. Okey, muka merah. Tapi tak apa Ustazah, Arif kita bagi satu markah Ustazah. Sebab dia berani menjawab. Dia berani menjawab. Okey. Seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya. Baik, al-an nanzuru ila tadribat. Kita nak ujilah anak murid kita adakah faham ataupun tidak faham. Okey. Baik. Okey. Dalam soalan manahij ulum Islamiyah hunaka qismani, yakni bahagian A qismu awal, qismu alif wa qismu sani, yakni qismu ba. Fa qismul awal hunaka OPB. Okay, soalannya dalam bentuk OPB yang mempunyai pilihan jawapan sama ada sahih atau khata, suaikan ataupun ada pilihan jawapan lah kan, so jadi sahlah jiddan. Okey. Baik, hunaka al-asilah. Uktub kalimah sahih lil bayanatis sahihah wa kalimatan khata lil bayanatil khati'ah. Baik, soal awal man turid? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tadi Afidah. Okey, kita pergi. Inas. Dilalatu hamratil. Baca soalan. Awalan, dilala hamratul wajhi ala qabal hiya dilala tabi'iyah. Al-ijabah sahih. Baik, dilalati hamratil wajhi ala al-khajali hiya dilala tabi'iyah. Sahih, ahsanti, mumtazah. Terus ingat si Afif tu kan? Terus ingat si Afif. Terus ingat muka Afif sebab mukanya merah kalau malu. Selamat dia tak tulis jawapan tu Afif. Okey. Soal Ustani, man turid? Ana ya mu'allimah.
Tafadhal. طيب تفضل. ثانيا دلالة سرعة بقاء القلب على خوف هي دلالة عقلية. طيب الإجابة خطأ. خطأ. لماذا خطأ؟ الإجابة صحيحة؟ الإجابة صحيحة هي دلالة الطبيعية. الطبيعية. Okay. لماذا دلالة طبيعية؟ دلالة سرعة دقات القلب على الخوف. Bila kita takut, adakah benda tu dibuat-buat, kita duk. Dia auto. Dia auto. Jadi dia bukanlah dilalah akliyah, walakin dilalah tabi'iyah. Kalau auto ni dia tabi'i lah. Tabi'i. Macam kita tadi, sakit. Itu lafzi tabi'i. Betul tak? Betul, sahih. Baik, wa akhiran soal salis man turid? Ana Ustazah. Baik, tafadhali. Dilalatul kalam fil hujrah ala insan biha dilalah lafziyah. Baik, al-ijabah sahih. Sahih, ahsanti. Dilalatul kalam tadi kita dah belajarlah contoh ni tadi ada dalam slide tadi kan. Dilalatul kalam fil hujrah ala al-insanu biha hiya dilalah lafziyah. Ahsanti Fatimah. Baik. Okey, ada lagi soalan akhir. Yang ini imla al-faraghat al-atiyah bil ijabati sahihah. Ana uridu al-ijabah faqat, la turid an taqra as-su'al. Al-umur thalatha lid-dilalah hiya ad-dal wal madlul wa al-adilah. Ad-dilalah. Sahih? Ad-dilalah. Ad-dilalah. Baik, soal tsani. Ad-dilalah nau'ani. Okey. Ad-dilalah lafziyah wa ad-dilalah Ghairu lafziyah. Ghairu lafziyah. Ahsanti. والسؤال الأخير الدلالة اللفظية وضعية تنقسم إلى كم؟ ثلاثة. أحسنتي. ثلاثة أقسام. Okey, Zah, ni di antara soalan-soalan yang ada dalam kitab peperiksaan, Zah. Ya, antara bentuk soalan lah. Tapi nampak macam makan penuh lah, Zah. Yes. Kalau soalan OPB ni biasanya pelajar tak ada masalah lah. InsyaAllah boleh. Memang boleh jawab, Zah, sebab jawapan pun dah ada. Ada. Tinggal pilih sahajalah. Janji kita baca buku. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustazah tentang subjek kita pada hari ini untuk beri semangat pada mereka ni nak kena dapat mumtaz. Mumtaz, insya-Allah. Baik, untuk subjek ini Manahij Ulum Al-Islamiyah, poin yang pertama memang yang bagi alaina an nahfizu, mesti memang kena hafal. Poin-poin penting yang cikgu awak bagi tahulah, terutamanya ta'rif. Okey, ta'rif memang banyak diberi. Memang banyaklah ditanya berkaitan dengan ta'rif untuk ilmu ini dan juga contoh-contohnya. Okey, contoh-contoh yang biasa kita dengar nilah laziman lahu. Sebenarnya benda ni dah biasa dalam kehidupan seharian kita, cuma kita tak biasakan sebabnya dia dalam bahasa Arab. Jadi bila kita dah biasa buat latihan, insya-Allah mumtaz, insya-Allah mumtazun A+. Okey, kita nak pergi kepada pelajar cemerlang kita lah, Afif. Okey. Afif tapi merah je pipi dia. Komen sikit, Afif, subjek hari ni macam mana? Senang ke, kacang ke, goreng ke apa, Afif? Silakan. InsyaAllah subjek ini mudah jika kita faham dan mendalami apa yang terkandung dalam subjek Manahij Al-Ulum Islamiyah. Senang ke bahasa Arab ni, Fik? Allah. Gantung kepada orang ah. Gantung kepada orang tapi Afi dia sudah cakap alah senang je tu. Betul kuncinya manjada wajada. Manjada wajada. Kalau tak usaha memang tak dapatlah macam mana sekalipun. Okey, baik Ustazah. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada murid kita. Alamak. Dah bunyi loceng Ustazah. Saut mazal, sautul jaros. Ini tanda dia apa ni, Afi? Tandanya apa, Afi? Tandanya apa ni? Izzat. Alamak, tandanya kita dah nak balik sekolah. Nak balik sekolah. Tak. Jadi biasa kalau waktu dulu Ustazah, kita dah bawa beg dah siap dah dengan botol-botol air, kita nak balik. Ustazah, saya balik dulu Ustazah. Okey, murid-murid. Kita nak balik sekolah dah. Kita akan jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Sabli bin Sahari, bapa kepada Muhammad Safin bin Sabli yang kini belajar di SAM BBHT yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Harapan saya agar Muhammad Safin belajar bersungguh-sungguh, mendapat kursus yang cemerlang, seterusnya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan mendapat pekerjaan yang baik, dapat berbakti kepada keluarga, bangsa dan agama. Kepada rakan-rakan Muhammad Safin, saya ucapkan selamat maju jaya, semoga berjaya dalam SPM pada tahun ini, insya-Allah.
Assalamualaikum, saya Puan Surara binti Syafi'i, ibu kepada Akil Hakimi bin Zainal Abidin. Harapan saya, semoga Akil belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam SPM dan menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih baik lagi. Seterusnya menjadi insan yang berguna untuk keluarga, bangsa dan agama. Untuk sahabat-sahabat Akil, teruskan usaha dengan gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM pada tahun ini, insya-Allah.